السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadis ke-11 muka surat 46. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ذمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها من الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم ألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, apa maksud hadis ni? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah nama betulnya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Abdurrahman, Abu Bakar, Abdullah bin Uthman, Umar lah, Ali lah. Ali ni dia panggil Abul Hasan. Umar Abu apa? Abu Hafs. Kita ada 4 khalifah. Abu Bakar tu bukan nama dia, nama dia Abdullah bin Uthman. Yang kedua Umar Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab. Al-Khattab tak masuk Islam, jadi Umar bin Al-Khattab. Khattab tu kafir. Pada zaman Nabi, ramai di kalangan sahabah mereka baru masuk Islam, tetapi tidak menukar nama bapa mereka. Sebab itu diperlis. Kita kempen sikitlah. Mana-mana muallaf, orang yang muallaf ni dia tak semestinya Muslim, dia ada kecenderungan nak masuk Islam. Kalau tuan-tuan ada kawan-kawan pun bawa main. Mana-mana orang yang bukan Islam, dia nak memeluk agama Islam,
dia nak convert Islam di Perlis, pertama dia boleh kekalkan nama bapa dia. Tak ada Abdullah di Perlis, tak ada bin Abdullah di Perlis, tak ada bin Abdullah, semua bin asal. Jadi kalau nama dia contoh Siva, dia tukar nama Abdul Rahman, bin ikutlah Raju ke Mutu ke, Abdul Rahman bin Mutu Sami. Siapa yang nak pergi tukar Mutu Sami tu? Memang Mutu Sami tu pak dia. Kalau nama dia contoh Lim Chong apa? Lim Chong Kong ke? Lim Jong Kong ke? Kan? Bila dia masuk Islam, kita tukarlah nama dia tu. Nama dia tu kita tukar. Kalau dia tak mau tukar pun tak apa. Janji makna baik. Pasal tu ada Lim Jusun. Tu tak tukar nama. Janji makna dia baik. Jadi yang pertama tuan-tuan bagi tahu dekat bukan Muslim, kalau mereka masuk Islam di Perlis, mereka tidak perlu menukar nama bapa mereka. Yang kedua, mana-mana orang yang nak masuk Islam di Perlis, dia masuk saja Islam di Perlis. Perlis Majlis Agama Islam hadiah di atas dia masuk Islam tu, muallaf asnaf kita bagi 3,000. Tuan-tuan tak boleh lah nak masuk apa, dah memang Islam esok penuh jahit. Ni mai buat apa? Nak masuk Islam. Hang dah Islam nak masuk apa? 3,000. Kita bagi 3,000. Dia masuk Islam pagi, petang dapat duit. Sat lagi depa pi masuk Islam pasal nak boleh 3,000. Berapa ya? Di kalangan para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, memang ada di kalangan mereka yang masuk Islam ada di atas sebab-sebab. Umpamanya Ummu Sulaim yang kahwin dengan dia Abu Talhah. Kita tu isu kata dia nak masuk Islam pasal dia nak kahwin. Memang ada di kalangan sahabat Nabi yang masuk Islam pada awalnya kerana dia nak menikah. Ummu Sulaim, suami dia Abu Talhah, dia kata kalau hang nak menikah dengan aku, mahar yang hang kena bayar, syarat yang aku letakkan, hang kena masuk Islam. Hang kalau nak menikah dengan aku, hang masuk Islam, aku menikah dengan hang. Dia pergi masuk Islam, dia masuk Islam kerana dia nak menikah. Taklah pula Nabi kata, yang masuk Islam tu siapa? Pasal saya nak menikah dengan Ummu Sulaim. Tukar ni. Jangan duk buat perangai. Dia nak masuk Islam atas sebab apa? Baguslah. Kan? Apabila Nabi masuk kota Mekah, Fathul Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas. Quran kata wa ra'aitan nas yadkhulun. Kamu melihat wahai Muhammad, ramai daripada kalangan manusia yadkhulun, mereka itu masuk ke dalam Islam afwaja, beramai-ramai. Biasalah tuan-tuan, bila kita dah menang, bila kita dah kuat, bila kita dah tawan kota Mekah, masuklah Islam. Tidak pula Nabi kata tanpa patok dulu, hang masuk apa siapa? Hang masuk apa siapa? Dan kita tak disuruh untuk memeriksa dan juga menghakimi niat orang nak masuk Islam. Tak payah tanya dia main nak masuk Islam. Siapa duk tak duk nak masuk Islam, hang berkenan nak Melayu mana? Ada nak berkenan mana-mana, dia kata bukan nak berkenan nak lawan Melayu mana, berkenan dengan janda Melayu. Orang lagi kalut. Tak kira lah dia nak menikah apa. Barangkali sebab dia dapat hidayah itu ialah melalui jalan perkahwinan. Baguslah. Mungkin awal-awal dia masuk Islam sebab kahwin, barangkali lepas tu dia dapat hidayah. Kan? Jadi itu yang pertama.
Umar Al-Khattab. Dia punya kunyah dia Abu Hafs. Abu Hafs. Pasal itu tuan-tuan tengok hadis yang kita bincang yang pertama berkaitan dengan niat. An Amiril Mu'minin. Kan? Daripada Amirul Mu'minin Abi Hafs. Umar lah tu. Uthman juga nama dia, Ali pun nama dia. Yang tak ada betul nama ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu dhumratin talijul jannah. Kumpulan pertama, rombongan yang pertama masuk ke dalam syurga, suratuhum ala suratil qamar lailatul badr. Muka orang yang pertama, batch yang pertama, kumpulan yang pertama yang masuk ke dalam syurga, muka depa ni elok. Muka ahli syurga ni semua elok. Dalam syurga ni tak ada buruk, tak ada huduh, tak ada kelam, tak ada hitam, tak ada apa ni, damui, tak ada. Yang bahasa orang utara muka hang ni damui. Kan? Semua dalam syurga muka elok. Elok ni digambarkan oleh Nabi seperti mana? Ala surah gambar. Seperti mana wajah mereka ini bulan purnama. Lailatul Badr artinya bulan penuh. Jadi tuan-tuan, kita bahasa kita pun cantik bagaikan bulan purnama. Nak habang kata bulan ni cantik, elok, bersinar. Bulan ni yang pertama dia bersinar, dia cantik. Jadi muka ahli syurga ni semua segak. Jadi tuan-tuan jangan takutlah kalau muka tuan-tuan rasalah. Kalau tuan-tuan perasa kita muka tak elok, jangan takut. Dunia memang tak elok. Kalau tuan-tuan, pasal orang kita ni elok pun bukanlah. Elok ni apa makna elok? Macam muka saya elok ke tak? Elok no. Elok kan, elok. Siapa kata tak elok? Hidung ada, mata ada. Kan? Hidung pun bukan hidung main-main ni. Jadi kalau tuan-tuan duk berasa muka tak elok, buh bedak ke apa tak elok, masuk syurga nanti elok. Bersinar, cantik. La yabsuquna fiha, dan bila dia masuk ke dalam syurga, nombor satu, dia tak berludah. Dia tak berludah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yamtakhitun wala yataghawwatun. Ahli syurga dia tak meludah, dia tak ada kahak, dan dia tak ada kencing berak. Semua yang tuan-tuan faham macam ni lah. Semua yang busuk, yang kotor, yang tak elok, yang lemah, yang buruk, itu tabiat dunia. Jadi kita, tu saya nak sebut ni, nak cari kesempurnaan dunia, nak cari kecantikan dunia, nak cari keindahan dunia, tidak ada yang sempurna. Tuan-tuan nak cari suami isteri yang tak busuk, bolehlah, tapi mungkin takat siang main malam takkan duk wangi situ. Aku menikah dengan hang 30 tahun, hang kentut dah. Awak abang, aku tak pernah bau kentut pun. Kan. Dia selalunya tak bau kentut ni 3 hari menikah. Wanginya kan, wangi. Kita masa duk bercinta, mana biasa jumpa dia kan, duk main pun buh bedak, buh mulut merah wangi. Lepas tu dia tak apa masa sebelum kahwin hang wangi, lepas kahwin busuk. Memang manusia busuk lah. Tapi kalau tuan-tuan menikah, siang pun wangi, malam pun wangi, tengok kaki dia pijak nak bumi. Dia tahu ni wangi pelik kan. Tengok duk bangkit duk tang meja solat tu, rambut panjang. Pun tengok harum sundal malam. Saya nak bagi tahunya tuan-tuan, kita dalam kehidupan ini menerima seadanya pasangan kita.
Akan ada masa muda dia cantik, mai tua dia. Ada ketika dia wangi, ada ketika dia busuk, ada ketika kerana itu ialah tabiat dunia. Manusia dia takkan senantiasa dalam keadaan cantik, bersih. Kan? Mangkit tidur, takkan wangi, busuk. Saya nak cari ustaz bini yang kalau mangkit tidur pun wangi. Tak boleh jumpa. Saya nak cari isteri yang tak busuk, kan? Isteri yang sempurna, isteri yang cantik siang malam pagi petang awal. Tuan-tuan biasalah wanita. Masa dia kahwin dia elok, lepas tu dia mengandung, inilah fitrah yang Allah jadikan. Dia tak dulu awak tak elok. Loh, awak dulu hang elok lah tak elok. Kalau dia pulang paku buah kerah, abang pun lebih kurang. Dulu pun tak elok, lo lagi tak elok. Nampak? Kan? Kita saya mai dengan tuan-tuan ni, saya pun elok lah pun minyak rambut apa semua kan. Cuba balik mai tengok. Mungkin tuan-tuan mai masjid kan, kain plekat apa semua elok, balik mai. Abang ni apa? Saya pun beranak dah. Yang abang tak beranak lagi ni pasal apa? Faham? Laki dia bawa perut tak tahu sampai bila. Artinya kita menerima bahawa dunia ini tabiatnya apa? Kesimpulan yang saya nak buat, dunia ni apa? Dunia ini tidak sempurna. Kunci kepada kita redha dan kita bahagia dalam kehidupan ini, menerima seadanya apa yang Tuhan berikan kepada kita. Baik pasangan kita, anak kita, jiran kita. Kehidupan ini tabiatnya macam. Tapi kalau tuan-tuan nak cari kesempurnaan, tuan-tuan nak cari tidak ada benda yang cacat celah, tuan-tuan akan jumpa. Tapi namanya syurga. Itu poin yang pertama. Kemudian Nabi kata la yabsuqun, ludah pun tak, wala yamtakhitun, kehak gelma pun tak ada, wala yataghawwatun. Tapi saya pergi ziarah orang sakit, isteri ni, orang perempuan ni, laki-laki ada jugalah tapi jarang. Orang perempuan ni kita kata dia tak ludah, tak kehak ni sebab apa? Kerana benda tu kotor, najis. Hatta dalam syurga tak ada busuk ni, syurga tak ada busuk. Syurga tak ada kotor-kotor ni, tak ada. Yang kotor itu ialah kehidupan dunia. Tapi yang kata isteri kan, alhamdulillah, mereka menerima seadanya lah. Kadang-kadang tengok suami sakit, suami itu dulu bukanlah bagus mana pun, tapi bila sakit kan, nak basuh berak kencing, nak tukar pampers, isteri buat ni. Benda ni bukan semua orang boleh buat, suami pun belum tentu boleh buat kan. Ini yang kata dalam kehidupan ini Allah beri. Pasal itu rezeki, Nabi SAW doa, Rabbana hablana min azwajina. Doa tuan-tuan, tuan-tuan minta doa satu benda yang tuan-tuan minta dalam sujud, Rabbana hablana min azwajina. Laki pun sama, perempuan pun sama. Ni Quran ajak ni. Wahai Tuhan, hablana. Hablana artinya berikan kepada kami, kurniakan kepada kami azwaj, pasangan. Artinya dikurniakan pasangan yang baik, pasangan yang salihah, pasangan yang taat. Rezeki. Dia tak, aku duit tak ada, aku harta tak banyak, tapi isteri aku bagus, rezeki. Azwajina wa zurriyat wa zurriyatina. Pertama pasangan, Quran kata minta pasangan. Yang kedua minta apa? Anak keturunan yang saleh. Kadang-kadang kita tak dapat dua-dua lah. Kita dapat anak yang bagus, pasangan tak tentu kurnia. Kalau kita dapat suami yang baik, walaupun suami itu tak duit banyak, tak kaya, tak boleh memberikan kekayaan pada kita, tapi dia saleh, rezeki. Quran yang sebut doa. Dia kata macam mana nak minta bagi laki elok, tu doa Quran, Rabbana hablana min azwajina. Tapi dia kata yang ni minta kurnia ustaz, lah saya dah menikah dah, minta Tuhan ubah hidayah daripada tak elok pergi kepada elok. Kadang-kadang manusia ni adalah, saya jumpa satu dua pasangan, dia cengih dengan bini dia, cengih lah.
Saya tak mahu nak sebut lah, tapi dia cengeng dengan bini dia. Bila sakit, habis cengeng. Bini tu jugalah yang urus kan. Nasib baik bini tu tak berdendam pun tidak. Baik. Lepas tu Nabi kata aniyatuhum fiha dhahab. Bekas makan minum kita ni daripada apa? Emas. Pinggan emas. Apa dia lagi? Gelas emas. Dunia kita tak boleh. Tuan-tuan kaya terang mana pun, pinggan, mangkuk, gelas tak boleh, haram. Tuan-tuan kaya boleh buat pinggan emas pun tak boleh, haram. Nabi kata sesungguhnya ini ialah untuk orang kafir di dunia, adapun dia untuk kamu di syurga. Tak, saya nak ceritanya apa pasal pinggan dengan gelas di syurga emas. Kebiasaannya tuan-tuan, bila kita nak gambarkan satu orang kaya, satu orang mewah, apa yang tuan-tuan akan tengok pada kehidupan dia? Tuan-tuan tengok dokumentari orang kaya, raja-raja Arab, mana lagi orang-orang yang kaya, mereka punya semua alat equipment mereka emas, pen emas kan. Saya pergi Kuala Lumpur, masuk kedai pen satu, ada sampai 30,000 sebatang pen, 40,000 sebatang pen. Masuk kedai jam, ada yang 100,000 jam, boleh satu jam boleh beli satu biji rumah. Bila kita tanya, dia ada bertatahkan emas kan, Rolex kan, emas. Pasal tu tuan-tuan tengok kadang-kadang setengah tempat kepala paik emas. Lagi dahsyat, saya tengok mana tahu, mangkuk jamban tu emas. Nak berak tu emas. Boleh bayang tak? Mangkuk jamban tu emas. Dia punya hebat. Dahsyat. Jadi semakin banyak emas, artinya semakin apa? Tuan-tuan masuk satu rumah orang, tuan-tuan tengok ni emas, ni emas. Dahsyat. Takjub. Amazing. Dalam syurga esok ni semua emas. Pinggan, mangkuk emas. Sabar kan. Di dunia kita pakailah hok tapawai hok. Biasa-biasa tu semayang bagi banyak, salat, doa, esok masuk dalam syurga emas semua. Kan? Amsyatuhum, bukan takat apa dia ni pinggan mangkuk, amsyat. Apa dia? Sikat. Ni sikat rambut ni pun daripada emas. Dan tuan-tuan, rambut ahli syurga dia bukan serabai lagu rambut ahli dunia, atau serabai. Pasal tu Nabi ni, Aisyah kata dia buh minyak rambut. Dia buh minyak rambut, dia sikat rambut dia. Ni sunnah. Jadi orang ahli sunnah ni rambut dia mesti sikat, kemas. Itu Nabi. Nabi bila dia rambut dia sikat, badan dia wangi dan dia bersih gigi. Jadi siapa yang rambut serabai tu, yang ni ahlu punah warranah. Kan? Wa majamiruhum aluwah. Apa dia? Dan tempat majamir. Majamir ni apa? Tempat majamir, tempat dia panggil di sini penguapan, artinya tempat macam pewangi, bakhur kan. Tempat pewangi dia tu daripada majamiruhum aluwah. Dia kata di sini tempat pengawapan kayu wangi, artinya depa punya tempat mengeluarkan wangi. Syurga ni dah tak berak, dah tak kencing, tak ludah, busuk ke wangi? Syurga ni busuk ke wangi? Wangi. Tapi untuk apa tempat wangi ni? Untuk apa ada tempat bau kasturi, ada tempat mengeluarkan wangi-wangian ni? Dia sebagai nikmat tambahan. Allah Ta'ala nak tempat tak busuk. Tahu tak? Tempat tak busuk. Macam kita tak busuk tapi kita buh juga pewangi. Untuk apa? Nak bagi lagi selesa, sedap. Itu syurga. Jangan tuan-tuan kata, oh dia ada tempat wangi, maksudnya busuk lah. Tak.
Kadang rumah kita tak busuk pun, tapi kita boh tak perfume. Boh, pasal nak bagi suasana tu. Itu syurga. Kan? Kemudian Nabi kata warashhuhum, peluh. Peluh ni bila kita makan tak berak, tak kencing. Dia kalau dunia tak berak, tak kencing, penyakit. Ahli syurga ni depa tak lena tau. Depa tak berak, depa tak kencing. Yang mana kalau di dunia tak berak, tak kencing, tak lena, penyakit. Dan tuan-tuan jangan tanya pula, macam mana nak duduk dalam syurga tak lena, tak. Pasal itu syurga ni tak sama langsung dengan kehidupan dunia. Di dunia kita mengantuk, letih, nak kena lena, kan? Tuan-tuan tuan-tuan pi bercuti, berjalan, tempat punya cantik, tapi tuan-tuan letih, tak larat lena, kan? Dia kena rehat, kena lena. Tapi bila kita masuk syurga, Allah cabut keletihan itu, Allah cabut perasaan nak tidur tu. Untuk apa? Untuk memastikan maksimum kita betul-betul enjoy duduk dalam syurga. Sekali lagi tuan-tuan enjoy, letih aku, tak lepi aku, tak larat aku, nak pergi tidur Ustaz. No, syurga tak ada. Kan? Kita tambah bawa orang tua-tua ni, bawa orang tua-tua pergi rombongan ni, kan? Dia syok sangat tengok dia. Kita bawa pergi Mekah punya cerita tak sanggup, ni perang Uhud ni Badar ni tengok ni. Dia punya bagus ya tu dia. Pasal dia letih bawa orang kan. Ni tapi spoil lah. Tidak spoil. Bila kita mengantuk letih ni, dia merencat. Bahasanya dia merencatkan keseronokan nikmat itu. Sebab itu Allah hilangkan mengantuk, Allah hilangkan letih, Allah hilangkan apa? Perasaan jemu. Kerana apa? Kerana nak memadankan kita dengan nikmat syurga. Bila tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan boleh bayang tak apa yang tuan-tuan akan lalui. Satu tempat yang begitu seronok, begitu nikmat, yang tak pernah terbayang. Dan tuan-tuan dibuka ruang seluas-luasnya menikmati tempat itu tanpa ada langsung pantang larang. Ni kalau saya bawa tuan-tuan pergi ikan bakar, kan dia nak makan apa? Udang, nak udang, ketam, ikan, lepas tu telur dada goreng di rumah tak apa. So dia tak enjoy, betul tak? Lepas tu anak dia marah, orang bawa jauh-jauh nak suruh makan, kan? Bawa mak dia pergi tempat mahal-mahal nak suruh makan lah, nak order makan. Mak dia tahu tak makan lah. Tak payah bawa lain kali. No, syurga no. Itu kata nikmat tu. Kemudian dia kata la ikhtilafa bainahum wala tabaghud. Dan mereka ini kata Nabi sebelum tu, peluh mereka ni bila kita tak makan, tak minum, dia keluar peluh. Bila kita tak berak, tak kencing ni, bila kita berpeluh ni, dia keluar ni. Dia keluar apa? Dia keluar peluh. Kita ni berpeluh. Peluh tu kalau tuan-tuan rajin lah, tuan-tuan tahan, boleh menega. Kalau rajin, saya tak rajin lah masa tu, duduk dalam syurga nak menega apa lagi. Tuan-tuan boleh tahan, boleh jual minyak kasturi. Pasal peluh tuan-tuan misk tu dah kasturi. Kan tuan-tuan, ini panas, kalau tak panas ini pun ada harga. Dia nak jual semua benda, kan? Semua benda bagi dia, ada benda dia jual. Saya bawa satu orang pergi Mekah, lalu kot padang pasir, ada banyak bas Arab pergi tinggal, bas besi-besi buruk tu. Dia ni punya otak menega. Orang lain semua tengok, sayang bas ni lah, macam-macam lah komen dia. Tapi orang menega tahu dia nampak apa? Kita kalau main beli murah-murah ni, kita katok-katok boleh buat besi buruk ni. Tu dia, ni dia punya fikir tu, dia nampak duit. Dia nampak bisnes. Ya, pasal tu mungkin tuan-tuan esok ni dia kata peluh ni Ustaz kasturi ni kalau kita jual, hang nak jual kat siapa? Peluh hang, kasturi peluh dia, kasturi peluh kawan ni pun kasturi. Kan? Tuan-tuan nak jual kat dia daripada beli kat kita, baik dia tahan kasturi dia. So, itu syurga. Tak ada busuk. Kan? Kadang-kadang ada orang, dia tuan-tuan nampak, tengok dah, muka tadi cantik, bau
Bau wangi. Bau dia ngam. Dunia jangan main-main tuan-tuan. Muka elok, sekali dia bercakap punya busuk. Tak boleh kata lebih-lebih lah masjid Tapi ada orang kita tengok muka elok apa semua, tapi dia tak beri gigi. Baju tak basuh. Ketiak masam. Mai duduk kat kita, mayang pula. Sekali dia amin, kita astagfirullahalazim. Busuk mulut dia. Tambah subuh. Hari tu tahan sikit pasal pakai mask. Tu yang dia tahu kata mulut dia busuk tu. Bila dia pakai mask, dia amin, bau pergi ke hidung dia. Busuk mulut aku tu. Alhamdulillah. Ni saya nak contohkan tuan-tuan ni. Dah betul tak? Kadang-kadang laki-laki bukan dia tahu dia isap rokok. Sebab tu saya betul-betul tabik hormatlah perempuan bini yang ada laki isap rokok ni. Tak boleh cerita panjang-panjang ada budak-budak. Tapi dia punya busuk saya tak tahu. Kan? Pasal tu dia pakai tanya orang, dalam syurga ada rokok tak? Dia tanya, ada. Yang geng-geng rokok ada? Ada, tapi tak busuk macam dunia. Nak kata haram apa dalam syurga ni? Apa yang tuan-tuan nak? Kan? Tak ada halal haram, tak ada dosa pahala dalam syurga, tak ada. Tu yang kata sebab itu ulama bincang, Adam tu duduk syurga mana? Adam tu dia duduk syurga mana? Dia kata bukan syurga yang kita nak masuk ni, syurga lain. Sebab kalau Adam duduk dalam syurga yang saya duduk baca ni, tak mungkin ada buah dia tak boleh makan. Faham tak? Tak mungkin ada buah dia tak boleh makan. Tapi dalam syurga tu ada benda Tuhan larang. Sedangkan dalam syurga tak ada benda yang Tuhan larang. Tu ada perbincangan. Dan dia kata lagi apa? Yang ni orang laki-laki syok. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Bagi setiap orang lelaki, untuk mereka 2 orang isteri. Awak gelak? Syok? Tak salah. Dalam syurga 2 orang isteri, 1. Okey, khilaf panjang lah. Nombor 1, 2 orang bini ni, bini hok asal ke ataupun bini hok lain? Rupa-rupanya abang nikah lain tak habaq. Tengok-tengok dah ada 2 Yang ni dak, yang nombor 1, dengar semua. Di dalam syurga tidak ada orang bujang. Dalam syurga tak ada orang bujang. Semua menikah. Di dunia mungkin ada orang tak menikah. Banyak ulama-ulama juga tak menikah. Sehingga Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah menulis satu kitab, ulama-ulama yang membujang kerana ilmu. Ada ulama yang mereka tak menikah kerana ilmu. An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, ni semua tak menikah sebab sibuk dengan ilmu. Kita sibuk menikah sampai tak ada ilmu. Betul ya Abang Majid? Bukan Abang Majid. Abang Majid dia rajin pergi mengaji. Ulama-ulama. Tapi dalam syurga nak kalut apa dah? Ilmu pun tak payah duduk mengaji dah. Mengaji tak kat dunia ni lah. Dapat 2 bini. Dah 2 bini. Bini ni pula tak termasuk bini kita hok nu. Lega. Bini baru. Yang ni tak payah duk minta perintah mahkamah, memang dapat free. Tak payah duk kebenaran, boleh menikah. 2 bini. Siapa tak mau? Dia tahu aku malam ni aku nak pulun mayang banyak. Dia punya semangat dia nak mayang dia lain lah. Pak Long tidak duduk sah belakang awak, main sah depan, nak masuk syurga. Dapat 2 bini. Di kalangan ulama juga mereka khilaf. Bini ni adakah bini wanita dunia ataupun wanita bidadari? Yang kuatnya 2 bini ni ialah daripada kalangan bidadari. Bidadari bukan bini hak yang asal tu adalah. Ustaz, sat lagi bini saya bukan boleh ni ustaz. Saya bersembang pun dia serang ni. Sat lagi dia tengok saya duduk dengan bidadari, sat lagi dia mengamuk, lari keluar saya. Nak lari keluar mana? Tengok dalam hadis ni, tak apa sekali kita baca. Jangan takut. Dalam syurga tidak ada hasad dengki, tak ada cemburu, tak ada dengki.
Pasal apa dalam syurga tak ada hasad? Nak kalau ada hasad tuan-tuan, nak hidup macam mana dalam syurga? Nikmat. Hasad apa makna hasad? Hasad ni dia tak boleh tengok orang lain lebih, dan dia mengharapkan nikmat itu hilang. Maksudnya kalau saya nampak satu benda lebih pada Pak Long, saya harap pada Pak Long hilang nikmat tu. Beli kereta baru, saya tengok, oi kereta baru elok, saya pun lepas sembahyang doa, ya Allah ya Tuanku, bagi belaga aksiden jatuh dalam parit jahanam kita. Itu dia panggil hasad. Kereta Pak Long jahanam, mai kereta orang lain pula. Jadi dia tak berhenti situ doa dah. Dia sakit hati kat kono, dia sakit hati jiran tu, dia sakit, sat lagi tengok jiran ni pula dia sakit. Dalam syurga tuan-tuan, nikmat keliling kelalang, tak berhenti hasad. Sebab itu Allah kata apa? Antara doa yang kita minta Allah Ta'ala buang daripada diri kita apa dia? Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Kita kata, ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami dengki dan hasad kepada orang yang telah mendahului kami di dalam iman. Hasad. Jadi masuk dalam syurga, saya cerita. Kemudian Nabi kata dia dapat 2 isteri. Ini juga dalil yang menunjukkan wanita ramai di dalam syurga. Ini fakta yang jarang kita ketengahkan. Kalau orang tanya wanita ramai ke lelaki, jawapan dia wanita lah. Sebab apa? 1 lelaki 2 perempuan. Kalau 20 lelaki 40 perempuan, siapa yang banyak? Wanita. Artinya fakta yang betulnya wanita ramai di dalam syurga. Dan kalau tuan-tuan tengok mana-mana tempat pun memang wanita lebih ramai daripada lelaki. Baik. Dan Allah Ta'ala cerita, yura mukhun suqihima min wara'il laham minal husni. Kamu boleh melihat tulang dia daripada luar. Nak habang kata putih, elok. Bidadari ni tulang kaki tu boleh nampak putih, bersih. Dan mereka ni pula tak ada kotoran-kotoran ni, bersih. Dan apa dia? Bidadari ni. Yang ni hak yang tuan-tuan dengar, budak-budak tutup telinga. Setiap kali kita bersama dengan mereka, Allah Azza wa Jal jadikan apa? Wanita-wanita syurga apabila telah disetubuhi oleh suami mereka, mereka kembali darah. Uruban atraba. Mereka menjadi balik darah. Jadi tak ada, fahamlah no? Tak perlu nak diulas. Artinya dia bersama dengan kau ni, Allah jadikan balik darah. Balik darah. Nampak? Okey. La ikhtilafa bainahum, dan mereka tidak berselisih, tak berkelahi. Cuma tuan-tuan, dalam hadis dia kata, kalaulah tuan-tuan ni ahli syurga, bini tuan-tuan duk buat tuan-tuan tak tahu hala, bidadari marah. Pasal tu kalau bini tuan-tuan duk marah kat tuan-tuan, kata kat dia, hanya duk marah, bidadari duk marah kat hang tu. Bila bini dia kata, bidadari apa-apa hang subuh pun tak ungkit. Dia kena buah tu tersanak dah. Bidadari ni, kalau kita ni beriman ahli syurga, bidadari duk tunggu dulu. Dia kata jangan buat. Dia marah tau, dia marah. Dalam hadis kata, setiap kali suami-suami ni disakiti oleh isteri-isteri dunia, bidadari syurga marah. Jangan kamu menyakiti suami kami, kerana dia akan kembali kepada kami. Itu dia. Nampak? Azan. Sekejap lagi saya sambung cerita bidadari. Bismillah. Dalam hadis, bidadari yang Allah beri ni zaujatan,
dua bidadari ni dia sebut pada lelaki lah. Satu dia cantik yang tak terbayang lah. Putih, bersih, darah dan sebagainya. Allah juga jadikan bidadari ni selain daripada dia cantik, dia segak. Ni untuk orang-orang yang beriman ni. Dia mempunyai suara yang merdu. Dan dia hanya menyanyi untuk siapa? Suaminya. Dan ahli syurga ni dia duduk di atas bantal-bantal macam orang yang ni, dia duduk bertelekkan, dia duduk bersandar dan dihiburkan oleh nyanyian-nyanyian bidadari ni, suara yang sedap sambil dituang arak-arak untuk dia minum yang tak memabukkan. Ini kehidupan syurga. Tuan-tuan boleh bayang duduk bersandar kan, buah anggur bergantungan, bersusun-susun, kemudian dituang arak, wanita-wanita menyanyi, menari dan sebagainya. Ini syurga, bukan dunia. Saat lagi dia piduk kalut cari di dunia. Ini syurga. Segala yang menjadi maksiat, lara, lagu-lagu apa semua yang lara tu dihalalkan di dunia. Orang perempuan kata, kami buat apa? Mereka akan kembali kepada suami mereka. Mereka akan disatukan balik dengan suami mereka. Dan mereka juga lebih cantik daripada malaikat, daripada bidadari tu. Kami dapat tak bidadara? Tak ada lah bidadara suami tu. Tak ada kan? Quran cerita. Dan wanita dia tak ada dengki, tak ada hasad. Dan mereka menikmati kehidupan syurga. Anak-anak semua keluarga berhimpun bersama. Saya tengok 1-2 video menangis kan kehilangan anak-anak orang Palestin. Apa ni, saya dalam hal boikot makanan-makanan ni ataupun boikot barang-barang yang berkaitan ni, asalnya kita harus untuk boikot, tapi untuk diri sendiri, kalau boleh kita minum minuman lain, kita makan makanan yang lain, kita makanlah kan. Kita pilihlah benda-benda yang lain, sekurang-kurangnya adalah kebersamaan kita dengan saudara muslim kita. Tak haram, tak dilarang, tetapi untuk individu, untuk diri, untuk pilihan kita. Dan buat masa sekarang ni kita pilih yang lain dulu kan, untuk nak menunjukkan sokongan kita dan juga kebersamaan kita dengan saudara kita. Saya tengok satu video mak dia, anak perempuan dia duduk terbaring besar macam anak saya tu, duduk terbaring atas katil, doktor cek mati. Anak perempuan tu saya ingat dalam 6 tahun, perempuan mati. Doktor cek tulis dengan marker di perut tu mati. Tulis macam tu terlalu banyak. Dia duk dengar doktor duk habaq anak perempuan dia 6 tahun 7 tahun tu mati. Satu petugas dukung, saya ingat setahun 2 tahun macam anak saya tu, mai peluk habaq kat dia, yang ni pun mati. Ada video tu. Kalau kita boleh tengok dia teriak, dia teriak tengok. Lepas tu sekali lagi dia duk teriak, doktor duk habaq, tak ada dah, dia pun pegang ni mati. Orang buat anak dia juga. Anak dia setahun 2 tahun lelaki duk dukung, main suar dekat dia pun mati. Tuan-tuan boleh bayang. Tuan-tuan boleh bayang. Pegang, dia pun tak tahu nak tengok anak mana. Dia tak tahu nak tengok anak mana. Dia nak tengok anak dia, orang perempuan mati, tengok belah ni anak dia, tak tahu nak pegang mana. Dia jadi satu tiba-tiba dia pegang, duk terkelih anak lelaki umur setahun 2 tahun. Anak kita duk berlari main kot masjid. Takkanlah kita tak ada langsung perasaan marah ke, perasaan sensitif. Itu dalam keadaan Allah ni tuan-tuan, apa sahaja yang mungkin ada kaitan dengan Yahudi kita haramkan untuk diri kita. Tapi untuk orang lain kita tak paksa. Karena di sana ada perbincangan panjang. Tapi untuk kita dan keluarga kita, tak. Karena kita ada, orang kata apa, kebersamaan tu. Baik, so tuan-tuan dapat bidadari esok.
Anak-anak tuan-tuan pun akan dikumpulkan bersama di dalam syurga. Kan? Itu apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pun masuk dalam syurga esok, masuk besar. Bukan sahaja muka cantik, tuan-tuan punya saiz pun besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ala surati abihim Adam sittuna zira'a fis sama'. Depa akan masuk, kata Nabi, ahli syurga ini besar seperti bapa mereka, iaitu 60 hasta tinggi. Nabi Adam ni dia punya tinggi 60 hasta. So kita masuk syurga esok ni 60 hasta. Dan tuan-tuan nampak tak? Dia ada macam evolusi. Dulu besar-besar, lah ni dia main halui-halui. Kita akan balik macam bapa kita Nabi Adam 60 hasta. Baru padan nak masuk syurga. Kan? Itu apa yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak tambah sikit lagi. Kita akan masuk, kita umat Muhammad golongan yang pertama. Walaupun kita umat yang terakhir. Sebab itu tuan-tuan, setiap pagi jangan tinggal, pagi petang baca. Kita bersyukur jadi umat Muhammad, golongan yang paling akhir, umat akhir zaman, manusia yang terakhir, penutup kepada kehidupan ini. Tapi kita bangkit sebagai manusia yang pertama masuk syurga. Tuan-tuan boleh baca tak? Tuan-tuan mai sayur, tiba-tiba orang panggil tuan-tuan dulu. Selalu kita tengok VIP kan? VIP. Contoh macam ni lah, penuh masjid. Tiba-tiba tuan-tuan mai, orang panggil mai tuan-tuan dulu. Dia punya besar. Tu tak tahu nak habaq lah. Mas. Dia bagi laluan. Fast lane. Pasal itu tuan-tuan tengok kan, di mana tempat-tempat yang boleh bayar duit tu, bayar duit. Tuan-tuan didahulukan, diutamakan. Kita ni bukan diutamakan, mai ke depan lepas ke belakang. Jadi umat Muhammad, ulama kata apa? Syukur. Macam mana nak syukur? Tiap-tiap pagi sebut asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal. Sebut banyak-banyak, kurang-kurangnya 3 kali. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina. Kata ulama, itu tanda syukur kita menjadi umat Muhammad. Tuan-tuan nak bersyukur jadi umat Muhammad, nak sebut apa? Sebut yang tu. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Sehari petang pula, amsayna ala fitratil Islam. Sebut. Hari ni sebut lagi. Pagi sebut tak? Asbahna. Petang sebut tak? Amsayna. Kalau sebut, tuan-tuan syukur jadi umat Muhammad. Bukannya panjang kan? Sambil kita bawa kita asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Cukup. Kan? Baik. Nabi kata, ana aktsarul anbiya taba'an. Dalam hadis riwayat Muslim, aku adalah nabi yang paling ramai umat. Wa ana awwalu man yaqra babal jannah. Dan aku orang pertama yang akan pergi ketuk pintu syurga. Dan bila Nabi pergi ketuk pintu syurga, kata Anas bin Malik, yang jaga pintu syurga tu tanya. Dia kata apa? Dia kata, man anta? Fayaqulu al-khazin. Bila Nabi ketuk pintu syurga tu, yaqra'ul ba'. Ketuk pintu syurga, khazin. Al-khazin yang jaga pintu syurga tanya, man anta? Siapa hang? Fa aqulu Muhammad. Aku bagi tahu dekat dia, Muhammad. Dia kata apa? Bika umirta la aftah. Allah memerintahkan aku untuk tidak membuka pintu ini sehinggalah engkau yang pertama masuk, minta masuk. Jadi maksudnya kalau Nabi tak masuk, umat dia tak masuk, orang lain tak boleh masuk. Allah tak bagi buka. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik. Nampak? Jadi tuan-tuan,
Dengar. Kalau Nabi dan umat dia yang pertama masuk syurga, apa maksud dia? Siapa boleh buat kesimpulan? Kalau Nabi yang pertama masuk syurga, maksudnya apa? Nabilah yang pertama dihisab, Nabilah yang pertama ditimbang, Nabilah yang pertama diberikan buku catatan, Nabilah yang pertama lintah titian sirat. Kesemua proses di hari akhirat dimulakan oleh umat Muhammad. Sebab mereka nak kena masuk syurga dulu. Kalau pergi timbang orang lain dulu, macam mana mereka nak masuk? Betul tak? Macam tuan-tuan nak pergi Siam. Contoh kita mudah pergi Siam lah. Tuan-tuan nak pergi Siam, tuan-tuan kena masuk dulu. Jadi tuan-tuan kena cok pasport dulu. Tuan-tuan kena cek dulu. Tiba-tiba tuan-tuan ni mana? Oh ni kita nak bagi masuk dulu. Duduk tepi sat. Tiba-tiba pergi cok orang lain dulu. Siapa masuk dulu? So tuan-tuan, jadi dia kata awak untung ke jadi orang cek dulu. Baik kita jadi orang belakang-belakang. Mana tahu boleh lepas. Ni bukan Roblox. Tuan-tuan, jadi orang yang pertama. Tuan-tuan tahu tak nak tunggu di padang mahsyar tu, matahari di atas kepala hangat, dalam keadaan yang begitu menyeksakan, begitu menyakitkan, begitu menderita. Tuan-tuan duduk doa bagi tuan-tuan dulu lah. Macam ingat tak dulu masa kita pergi cucuk COVID tu kan, ramai orang duk tunggu hangat kan, duk kira nak minta kita pergi cucuk dulu lah. Silap hari bulan macam nak pergi sambak jarum cucuk ke diri. Orangnya ramai kan. Tiba-tiba mai orang tua dapat faslin. Semua pakat mengaku saya pun tua ni. Nampak? Hebat jadi umat Muhammad. Untung jadi umat Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Doa, selawat banyak-banyak. Kemudian Nabi SAW kata kita masuk dalam syurga ni. Dah yang pertama masuk. Masuk berpegangan tangan. Masuk ni, lawan duk pegang tangan ni. Tuan-tuan bisa tengok orang masuk tu, kita bukan masuk seorang-seorang, masuk rombongan. Lepas tu lawan duk pegang tangan. Punyalah bahagia, punyalah penuh kasih sayang, pegang. Mungkin pegang kawan, mungkin pegang keluarga, mungkin pegang isteri, mungkin pegang anak. Berpegangan tangan. Tuan-tuan, kalau kita masuk tempat tu, nak menggambarkan seronok, nikmat, kita masuk beramai-ramai dan saling berpegangan tangan. Pegang, mai nak pegang kan? Nampak? Nabi SAW kata, la yadkhulannal jannata min ummati 70,000 atau 70,000 akan masuk ke dalam syurga umat aku. Yang pertama mereka masuk ke dalam syurga 70,000 atau 700,000. Tu umat Muhammad yang pertama masuk 700,000. Mereka masuk di dalam keadaan mutamasikina, akhidun ba'duhum bi ba'din. Mereka masuk dalam keadaan lawan berpegangan tangan, dan mereka tak masuk melainkan masuk sama-sama. Dia bukan beratuk panjang-panjang, dia masuk sama-sama. Apa maksud dia? Kalau tuan-tuan boleh masuk ramai-ramai sekali gue, pegangan tangan masuk semua sekali, apa maksud dia? Pintu dia tuluh lah. Pintu dia besar. Pasal apa? Kita pegang ramai-ramai ni masuk. Sebab itu kata para ulama, mereka masuk dalam keadaan berpegangan tangan. Satu, apa dia? Makna qaunihim mutamasikin. Maksud dalam hadis yang kata pegang tangan tu, riwayat Bukhari. Tuan-tuan ingat tak esok kita masuk syurga pegang tangan tau. Apa maksud pegang tangan? Satu, annahum ala sifatil wiqar. Mereka masuk dalam keadaan tak berebut, tak kalut. Mereka tak berebut, tak tendang orang, tak tolak orang, tak singgung orang. Relax ya, tenang. Yang kedua, fala yusabiqu ba'duhum ba'da. Mereka tak apa? Yusabiq ni, mereka tak berlumba-lumba. Mereka tak, macam mana kita nak kata, inilah bergelut ni. Tak. Dia masuk tenang, masuk sekali, ramai-ramai. Mereka tak tindan pi. Tak. Bal kaunu dukhulihim jami'a. Mereka masuk beramai-ramai. Allahu Akbar. Satu pemandangan yang sangat mengindahkan. Kan? Baik.
Dan Nabi SAW juga sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Masuknya umat aku ke dalam syurga dalam keadaan saf, berbaris-baris, baris-baris, tak saf, baris-baris masuk, teratur. Habis umat Nabi, baru umat lain. Umat Nabi berapa yang masuk syurga? Kita masuk dulu. Lepas kita dah masuk, tinggal orang lain nak masuk. Kita saja ni, umat Muhammad ni. Tak tahulah kalau tuan-tuan lain lah. Saya umat Kahar, umat Ayah Pin, umat Sihak. Kita saja 2/3 ahli syurga. Kita saja 2/3. Baki berapa? Adam, Nuh, Hud, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, semua hak nabi-nabi lain kena share. Nabi Muhammad saja kuota dia punya kuota atau kuota dia punya umat dia 2/3. 1/3 lagi umat-umat lain campur. Jadi kalau tuan-tuan tak masuk jadi 2/3 tu, tak termasuk dalam 2/3 tu, teruk benar lah. Kalau tak masuk dalam 1/3 tu, tak apalah lagi pasal sikit. Ni ramai-ramai. Contoh macam ni lah. Dalam negeri Perlis ni ada 100,000 orang. Mereka nak ambil 90,000 untuk hantar di mana-mana. Tanya, hang terpilih tak? Tak. Teruk betul hang. Kan? Kalau kata 100,000 dia ambil 10 orang, kalau tak terpilih tu kira okey lah pasal sikit. Ni ramai, 2/3 tak masuk. Tak, 2/3 pun tak masuk. Tak tahu apa dia buat. Maka hadirin mukminin, nak berdiri di belakang Nabi, nak masuk dalam rombongan Nabi, nak pijak kaki ke dalam syurga dengan rombongan Nabi, kena duduk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "An-nas ma'a man ahabba, anta ma'a man ahbabta." Kamu bersama siapa yang kamu sayang. Esok kita nak masuk syurga, tentang hidup kita tak akan lama, kita akan mati. Dan syurga tak mati. Orang perempuan kata, apa lagi kami dapat selain daripada dapat bersama dengan suami? Mereka tanya pula, suami mana? Suami mana tuan-tuan mau? Mereka dapat madu. Madu pun bukan calang-calang, bidadari. Ada orang kadang-kadang dia bangga madu dia. Di kalangan fuqaha, ulama, mereka kata isteri boleh pilih suami. Katalah dia masa dia hidup tu dia menikah banyak, 3-4 lelaki, nikah cerai. Dia hanya boleh pilih seorang ya. Dia tak boleh pilih semua, dia pilih seorang ya. Dia, sebahagian fuqaha kata dia pilih yang paling baik. Yang paling dia baik. Katalah daripada 4 orang tu seorang yang baik, dia boleh pilih hak tu. Kalau semua 4-4 masuk syurga. Tapi kalau 4-4 masuk neraka, dia nak pilih apa? Dia kata, ustaz weh tak ada orang saya, tinggal seorang pak, 4-4 jahanam. Tak tahulah. Tapi ada juga di kalangan ulama kata last kali dia masuk dengan siapa? Suami dia yang terakhir. Ini juga pandangan yang agak kuat. Kerana dalam satu hadis seorang wanita datang tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ni ada orang masuk minta meminang. Kan? Aku sayang kepada isteri suami yang lama tu. Jadi kalau aku kahwin ni, aku akan sama dengan siapa? Nabi SAW kata, kau akan bersama dengan suami yang terakhir. Dia kata apa? Dia kata kalau macam tu dia tak mau kahwin lain. Dia nak kekal bersama suami yang pertama. Jadi ada pendapat kata suami yang terakhir. Ada pendapat kata suami yang terbaik. Pasal ada juga orang yang pertama suami dia bagus, dia kahwin pula kali kedua jahanam. Tak guna. Dia akan bersama dengan yang pertama. Jadi tuan-tuan, nikmat dalam syurga ni tak ada benda yang rugi untuk kita. Sebab itu
Apabila kita berhadapan dengan nikmat syurga, yang lain jadi kecil, jadi ringan nak bandingkan dengan syurga Allah. Pasal itu Nabi kata dalam hadis Muslim, wa idza sa'altumullaha, bila kamu doa, kamu minta kepada Allah, fas'alil firdaus. Tuan-tuan, bila doa dalam salat, dalam semayang, ajak anak-anak tuan-tuan minta syurga, minta syurga. Sebab itu Nabi bila dia baca ayat-ayat, contoh kalau lah tu imam baca wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman untuk mereka syurga. Sunnah tuan-tuan, dengar ayat syurga, ya Allah masukkan aku ke dalam syurga. Sunnah. Bila tuan-tuan dengar ayat neraka, ya Allah selamatkan aku daripada neraka. Nabi bila dia baca ayat syurga, dia minta masuk. Bila dia baca ayat neraka, dia berhenti, dia doa berlindung daripada neraka. Bukan payah tuan-tuan, tak payah belajar bahasa Arab lambat. Dengar jannah, ya Allah masukkan aku. Dengar nar, jangan terbalik pula. Sekali lagi dia dengar dia duk mengantuk kan, mengantuk. Nah, dia duk ujung-ujung kelas ni bukan boleh dia mengantuk, jenuh duk lawan. Dia kata jannah neraka, nar syurga. Tu imam baca jannah, ya Allah jauhkan aku daripada jannah. Kan? Masuk neraka, nar, oh nar, ya Allah masukkan aku ke dalam nar. Kan? Tapi tuan-tuan, Tuhan tak akan hukum di atas benda yang salah. Saya nak pergi ke situ lah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Benda satu orang tersilap, tersalah, Tuhan jawablah hadis tu, Allah dah terima. Apa saja yang tuan-tuan silap, tuan-tuan salah, Allah ampun dasarkan pada ayat tadi. Mudah-mudahan Allah rahmat kita, Allah terima amalan kita. Dan kalau tuan-tuan mati suk lusa, saya pergi ziarah orang sakit, lorak saya doa, ya Allah, kita pergi tengok orang sakit teruk, kita baca apa? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi tengok satu orang nampak macam tak ada harapan, tuan-tuan doa. Ya Allah, jika hidup ini lebih baik untuk dia, baca bagi dia dengar. Ya Allah, jika hidup ini lebih baik untuk dia, kau panjangkanlah usia dia. Tetapi jika kematian itu lebih baik untuknya, engkau ambillah nyawa dia. Kita doa macam tu. Kadang-kadang kita tengok satu orang sakit, tak larat dah, tak sanggup, tak tahan dah dia nak tanggung, tuan-tuan baca doa tu. Mungkin dengan doa tuan-tuan Allah ambil nyawa dia. Allah tahu. Dan kenapa kadang-kadang orang sakit teruk Allah panjangkan usia dia? Kenapa orang yang Allah Ta'ala macam nak seksa dia, nampak kan macam nak seksa dia? Allah mengetahui mana lebih baik untuk dia. Mungkin Allah panjangkan sakit dia itu untuk menjadi penyuci kepada dosa dia. Doa tuan-tuan, doa yang paling mustajab, doa ketika ziarah orang sakit, kerana ada 70,000 malaikat di dalam majlis orang sakit dan mereka mengaminkan doa tuan-tuan. Bukan tuan-tuan, dan dia minta aku mati dah, aku akan minta mati. Aku minta kalau mati itu lebih baik. Tuan-tuan pun kalau sakit, kalau apa, tuan-tuan angkat tangan doa, ya Allah, kalau hidup itu lebih baik, panjangkan usia aku. Tapi kalau mati itu lebih baik untuk aku, fatawaffani, matikan aku. Doa macam tu. Maksudnya kalau tuan-tuan umur panjang lagi, ada kebaikan. Tapi kalau tuan-tuan lepas tu doa Allah ambil nyawa tuan-tuan, artinya kematian itu lebih baik. Serahkan urusan hidup kita kepada Allah. Anak-anak kita serah kepada Allah. Kadang-kadang kita tak ada tengok anak-anak kita, kita tak ada perhati anak-anak kita, tapi Allah pelihara. Sebab itu saya pesan kat tuan-tuan, lepas daripada salat, lepas daripada tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan jangan lupa baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih lana sya'ni, kan, wala takilna ila nafsi tarfata ain. Ya Tuhan, kita minta kat Tuhan, ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan, aslih li sya'ni, perbaiki urusan hidup aku, keluarga aku, anak isteri aku, wala takilni, dan jangan kau biarkan aku menguruskan kehidupan aku walaupun sekelip mata. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan, orang nak buat kat kita,
orang niat jahat kat kita, orang nak buat buruk kat kita, orang nak hentam kita. Tapi akhirnya Allah buat bagi dia pula kena benda tu. Kadang-kadang dia rasa dia merancang nak perkena kita, nak penjatuh kita, nak perburuk kita, nak jadikan benda tu sebagai orang kata apa, mencemarkan maruah kita. Tapi sebaliknya perancangan Tuhan, dia yang menerima mudarat dan buruk tu balik pada dia. Allah kata wa makaru wa makar Allah. Mereka merancang, Allah merancang. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik rancangan. Tulijul lail. Allah kata apa? Saya selalu sebut tuan-tuan, manusia ni dia kena percaya ayat ni. Saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan semua ni. Dalam hidup kita ni Allah janji apa dia? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Ada kadang-kadang di kalangan manusia, dia buat suatu benda, dia nak memburukkan kita, dia nak mencemarkan maruah kita, dia nak menjatuhkan reputasi kita, dia nak memalukan kita, dia nak menghina kita. Tapi Tuhan kata apa? Aku wa tu'izzu man tasha. Dia yang memuliakan kita. Tapi ada sebahagian orang, dia buat macam-macam nak bagi kawan tu nampak elok, nak bagi kawan tu nampak mulia, tapi Tuhan hina dia. Tak ada siapa boleh lawan. Pasal itu hina mulia ni bukan di tangan manusia. Hina mulia bukan di tangan manusia. Pasal itu ramai, saya tak baca lah mesej, tapi kadang-kadang isteri saya baca, ada lah orang baca, ada hantar mai. Orang puji kita, orang kata saya mula benci. Banyak yang mula, tuan-tuan, ramai, bukan saya nak kata saya ya, ramai apa ustaz-ustaz kita, dakwah pendakwah, semua bermula dengan benci. Semua yang bermula dengan benci. Pasal itu ramai yang minta maaf, saya maki, saya kata, saya benci apa semua. Ramai yang mula benci. Tapi bila mereka dengar, mereka faham, mereka sendiri kaji, mereka terima. Pasal itu kita kata apa? Tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Allah kalau dia nak mulia, dia akan muliakan. Tapi kalau dia nak hina, hang berlakon macam mana pun, hang buat pedor macam mana pun, Tuhan hina. Biyadikal khair, di tangan dia, di tangan Tuhan segala kebaikan, bukan di tangan manusia. Pasal itu kita tak tawakal kepada orang, kita tawakal kepada Tuhan. Serah urusan kita kepada Allah. Selalu saya sebut hal ni, tuan-tuan semua doa, minta. Kadang-kadang kita tak tahu Tuhan nak ubah kita. Kadang-kadang bukan ada apa pun kat kita, tapi Tuhan angkat kita. Tuhan angkat lebih sehingga kita malu. Kita malu dengan kadar diri kita. Kita malu dengan kadar dia. Tak padan apa yang Tuhan angkat aku ni. Kerana kita tahu siapa kita. Tapi Tuhan dengan rahmat dia, dengan sayang dia, dengan kasih dia, dia muliakan kita. Syukur tuan-tuan. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan bongkok. Kerana macam mana Tuhan boleh angkat kita, demikian Tuhan boleh hinakan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.